Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, kita berjumpa lagi. Saya doakan kita semua berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan insyaAllah. Video kali ni saya nak tunjukkan cara semak market value menggunakan BRICS. Okay, kalau kita tengok video-video saya yang sebelum ni, video-video yang lepas, saya ada kongsikan 7 tip cara semak market value. Kalau tuan-tuan belum tengok lagi video tu, boleh pergi saya punya channel dan cari 7 tip cara semak market value rumah. Okay, the latest market value. Salah satu yang saya kongsikan menggunakan BRICS. Okay, dalam video kali ni saya nak buat demo untuk tunjukkan macam mana nak guna BRICS ni. Okey, untuk guna BRICS untuk apa? Untuk semak market value terkini. BRICS ni ataupun portal BRICS.my adalah satu portal yang memaparkan transaksi jual beli rumah yang telah berjaya. Antara data dalam BRICS seperti tarikh transaksi, alamat penuh rumah, luas tanah, luas bangunan, dan yang paling penting yang kita nak refer ni, harga transaksi jual beli. Berapa harga yang dijual, berapa harga yang dibeli untuk satu-satu rumah, untuk satu-satu kawasan. Mungkin kita tertanya-tanya mana BRICS dapat data-data ni? Di Malaysia, semua data berkaitan dengan transaksi jual beli rumah ni diuruskan oleh Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta, JPPH. Okey, satu jabatan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Kita akan gunakan semua data-data yang saya cakapkan tadi untuk buat analisa berapa anggaran market value di satu-satu kawasan. Kalau kita sebagai pembeli, kita boleh tahu beberapa transaksi jual beli yang berlaku di satu-satu kawasan. Seterusnya, kita boleh tahu berapa bajet yang perlu kita letakkan, berapa bajet yang perlu kita tetapkan kalau kita nak beli rumah dalam satu-satu kawasan tersebut. Okey, sebagai penjual pula, kita boleh tahu berapa yang telah dijual. Seterusnya, kita boleh buat keputusan berapa harga yang kita nak letak di iklan supaya rumah kita boleh dijual. Okey, harus diingat kita tak boleh letak harga tinggi lah. Okey, daripada data-data ni kita kena kaji dan jangan letak harga yang tinggi. Kalau boleh kita follow harga pasaran semasa, sebab nanti tak ada pula orang nak beli sebab overprice. So sekarang ni kebanyakan rumah dijual ikut market value ataupun below market value, di bawah harga pasaran. Mungkin kita tertanya-tanya, nak guna BRICS ni kena bayar ke percuma? Tapi untuk presentation saya, untuk dalam video ni, saya akan gunakan package berbayar. Saya ni adalah ejen hartanah berdaftar. So saya memang perlu akses, semua feature-features yang ada dalam BRICS.my untuk supaya saya boleh bagi advice yang terbaik kepada klien-klien saya lah. So, adakah tuan-tuan, puan-puan dah bersedia? Kalau dah bersedia, jom saya tunjukkan macam mana kita nak semak market value ni menggunakan portal BRICS.my. Ini adalah portal BRICS.my, okay? Boleh masuk dekat BRICS.my. Pertama yang saya nak tunjuk berkenaan package yang dia sediakan. So, tadi saya recommend nak ambil yang percuma pun tak ada masalah. Ada 3 package. Pergi dekat menu pricing ni. So, kita klik. Ada 3 package, iaitu subscription 450 per year lah. Tuan-tuan tak perlulah subscribe. Macam saya, ejen hartanah, memang perlu subscribe sebab saya memang perlukan lah. Yang percuma tu keep it simple punya. Okay, cuma limitation dia, kita boleh tengok 10 transaction saja. Okay, kita 10 transaction. Dan alamat tu, alamat ada, cuma unit number dipadamkan lah. Kita tak nampak nombor rumah. Tapi kalau kita nak single report ni, kita just bayar RM30 sahaja. So kita akan dapat full report dalam format PDF. Untuk kali ni saya tunjukkan satu case klien saya lah. Dia nak jual rumah dia di Bandar Seri Putar. Rumah jenis townhouse. Townhouse di jalan 2/5 something lah. Saya tak perlu dedahkan.
kita cek di Bricks macam mana, berapakah market value untuk jenis townhouse di Bandar Seri Putra. So macam mana kita nak cari? Pertama dia, kita tekan button search kat sini. Kita akan type township dululah. Kalau case saya ni, saya suka type township dulu. So Bandar Seri Putra, kita enter Dalam Bricks ni, dia paparkan Bandar Seri Putra di Keluang Johor. Tak ada untuk data Bandar Seri Putra di Selangor. Segala data di Bandar Seri Putra ni, dia punya ejaan ada kesilapan sikit. Saya tak pasti macam mana dia boleh silap. Dia bermula dengan Seri lah. S-E-R-E, bukan yang salah. Yang betul Seri. S-R-I. Okay, kat sini data dipaparkan. So, yang saya nak cari ni adalah yang Bandar Seri Putra Bangi Selangor tu. So, kita tengok projek township dia ada residential, banglo, cluster, semi-D, terrace, townhouse. So, saya klik benda ni. Bricks akan paparkan semua transaksi jual beli yang ada di Bandar Seri Putra. Kalau kita tengok di bawah ni, building type ni. Ada yang terrace, ada yang townhouse, ada yang semi-D. Okay. Dan ini saya login sebagai free punya account. So address tu dia buat XXX lah. Tapi kita still boleh buat kajian sebab kita ada nombor jalan. Tapi untuk presentation kali ni, saya akan gunakan account yang berbayar. Okey, saya login dulu account saya. Ini adalah paparan untuk login ataupun account yang berbayar lah. So kalau tengok dekat sini, address dia dah ada nombor rumah. Itu perbezaan percuma punya account dengan account yang berbayar. Ini adalah data untuk keseluruhan rumah-rumah di Bandar Seri Putra. Tadi saya nak cari apa? Rumah townhouse. So kita boleh pilih all building type kat sini. Ada banglo, cluster, semi-D, terrace house. Saya akan pilih townhouse sahaja. Lagi satu yang selalu saya suka pilih, saya akan pilih kat sini data, semua data-data yang ada untuk townhouse. Kat sini kita boleh tengok ada 59 transaksi yang berlaku untuk rumah townhouse di Bandar Seri Putra. So saya klik button view ni. Dari data-data yang dipaparkan melalui Bricks ni, kalau kita tengok address tu kalau kita tengok address kat sini, dia adalah sejenis townhouse. Okay, building type dia semua townhouse sebab saya dah filter dah. Dalam address ni ada yang jalan 7/4, 7/4, 7/3, 7/2. Rumah yang saya cari adalah 2/something lah, 2/5 something. Okay, so sebenarnya kita kena keluarkan jalan-jalan yang jauh daripada rumah yang kita nak cari. Kalau boleh kita nak spesifik jalan apa lah. So dalam kes ni saya nak buang jalan 7 stroke. Macam mana saya nak buang jalan stroke 7 ni? Saya pergi kat unit number ni, saya type 2/5. Okay, semua rumah-rumah townhouse kat sini adalah 2/5 lah, 2/5 GH macam tu. So kat sini ada 25 transaksi untuk rumah townhouse di jalan 2/5. So saya klik view. Ini adalah data yang saya dah filter dah. Saya dah filter untuk jalan 2/5 sahaja untuk rumah jenis townhouse di Bandar Seri Putra. So data dia akan disusun, kalau kita tengok SPA date ni, data dia akan disusun secara menurun lah, yang paling latest. So kat sini yang paling latest data yang dah masuk dalam JPPH punya database ni adalah pada tarikh 21 Oktober 2019. Kalau kita tengok yang bawah lagi 2017, 2016, 2015. Dekat sini saya suka tengok data yang kalau boleh tahun pertama, 12 bulan yang terkini, ataupun maksimum pun boleh pergi ke 24 bulan yang terkini untuk kita buat kajian. Bagi kes rumah ni, saya nak ambil data pada tahun 2019 boleh. 2018 ni pun ada 3 data pun boleh. Nak pergi ke 2017 pun boleh. So kalau kita tengok dari segi harga ni, yang paling latest yang dijual di jalan 2/5F ni, nombor 3/1 ni, adalah pada harga 300,000. Okey. Yang 2/5H pula dijual pada 380,000. Seterusnya 330, 350,
370. So anggaran harga paling rendah untuk daripada 2019 ke 2018 adalah 300 paling rendah, dan paling tinggi adalah 380. Okay, kita kena faham keadaan market sekarang adalah market tak berapa cantik lah. Kita boleh katakan buyer market, rumah banyak ni jual, pembeli yang nak beli sedikit. So selalu data yang terlalu tinggi ni, saya nampak 38 dengan 37 ni data dia agak tinggi. So kebanyakan orang menggunakan markup loan untuk dapatkan loan lebih, untuk cover dia orang punya dia orang coverkan dia orang punya deposit. So dalam kes ni saya boleh keluarkan lah, kalau kita tengok saya boleh keluarkan data 380 ni dengan 370. So saya lebih gemar untuk ambil data 300, 330, 350. So dari data ni saya boleh katakan anggaran market value yang sesuai lah antara 320 ke 350. Itu anggaran. Okay, so kat sini just nak dapatkan anggaran. Dalam video 7 tips cara semak market value yang saya terangkan sebelum ni, orang yang boleh bagi market value ni adalah penilai ataupun kita panggil dia valuer. So kalau nak tahu yang betul-betul, kita kena rujuk valuer. So kat sini kita boleh buat market analisa saja untuk tahu berapakah anggaran market value. Daripada data ni kita boleh dapatkan so berapa anggaran market value untuk rumah townhouse di Bandar Seri Putera ni. Saya boleh katakan pandangan saya adalah antara 320 ke 350. Dari data ni kita boleh tengok ada banyak transaksi jual beli yang berlaku kat sini lah. So saya boleh katakan demand dengan supply kat sini agak seimbang. So rumah-rumah kat sini ada permintaan lah. Macam 2009 ada orang beli, 2018 pun ada beli, 2017 pun ada orang beli. So mungkin dari segi harga lah, berapa harga kita nak letak supaya pembeli berminat, ataupun berapa harga yang the best supaya pembeli boleh berminat untuk beli di sana. Tapi mungkin kalau tuan-tuan, puan-puan cari, mungkin ada satu-satu tempat dia transaksi dia tak banyak ataupun tak ada langsung. So dalam kes ni kita tak boleh menggunakan brick untuk semak market value lah. So mungkin boleh tengok saya punya video 7 tip tu, kita try tengok tip-tip yang lain, sama ada melalui banker ataupun melalui valuer, ataupun kita call ejen-ejen hartanah setempat untuk advice berapa anggaran market value di kawasan yang kita cari tu. Maklumat tambahan yang menarik apabila kita menggunakan bricks ni adalah, yang saya selalu tengok adalah median price kat sini. So median ni apa? Harga rumah yang berada di tengah-tengah antara yang paling rendah dengan yang paling tinggi. So kalau kita tengok kat sini, median dia adalah 340. Paling tinggi adalah 380 dan paling rendah tadi adalah 300,000. So anggaran saya tadi 320 ke 350 tu make sense lah. Make sense, boleh dapat kalau kita apply loan the bank. Tapi apa pun kita kena semak dengan banker kita dulu, supaya banker kita boleh refer kepada panel-panel value lah, sama ada kita boleh dapat market value antara 320 ke 350. Okey tuan-tuan, puan-puan, saya dah tunjukkan secara ringkas macam mana kita nak menggunakan brick. Kalau kita sebagai ejen hartanah, mungkin saya cadangkanlah kalau you all ada bajet, boleh subscribe package yang RM450 setahun tu lah, untuk kita dapatkan full features yang ada dalam brick. Sekadar itu saja perkongsian hari ini. Sekiranya tuan-tuan ada pertanyaan ke apa, boleh tulis di ruang komen. Saya menghargai sangat-sangat tuan-tuan klik share, klik like dan subscribe channel saya ni. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi hal-hal berkaitan dengan hartanah jual beli rumah. Okey, sekarang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.